Nani, Cikgu Selvan, Tuan Guru, ibu bapa dan penjaga yang sempat hadir untuk Google Meet pada pagi ini berkaitan dengan pembukaan sekolah bagi sesi tahun 2021. Saya bagi pihak sekolah selaku guru besar, bagi yang tak kenal, saya memperkenalkan diri saya Cikgu Ismail bin Sabtu, guru besar SK Kedok. InsyaAllah saya dengan berkat bertabir akan menerangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan pembukaan sekolah bagi sesi 2021. InsyaAllah saya ucapkan selamat datang kepada ibu bapa dan anak-anak SK Kedok. Untuk makluman, seperti kita sedia maklum bahawa sekolah akan mula dibuka pada 1/3 untuk sesi bagi murid prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2. Manakala bagi tahun 3 hingga tahun 6 akan bermula pada 8/3 bermula tahun 3. Untuk makluman semua, Sekolah Kedok merupakan sekolah TS25 dan sekolah kebas yang telah dipilih pada tahun 2020. Jadi untuk makluman, Sekolah Kedok sekarang mengikut bilangan murid yang terkini di Sekolah Kedok adalah seramai 165 orang. Sebelum ni, baru-baru dulu, Sekolah Kedok ni dikira ke kategori sekolah murid. Sehingga sekarang Sekolah Kedok masih dalam kategori sekolah murid. Kalau ikutkan data yang terkini yang saya terima, sekiranya Sekolah Kedok ini dapat mengekalkan murid berjumlah seramai 150 batas, insyaAllah dalam 3 tahun berturut-turut, Sekolah Kedok akan dinaik taraf kalau orang bukan kurang murid. Okey, untuk makluman semua, ibu bapa, penjaga dan pemerintah yang sempat hadir pada ini, saya selaku usaha berharap kita kenalah patuh pada SOP yang akan dibentangkan oleh saya. Untuk makluman, SOP bagi tahun 2021 telah dirangka untuk menyambut murid-murid masuk ke Kedok pada minggu hadapan. Untuk makluman, 2 minggu belakang ini, cikgu-cikgu saya telah bertukar kos untuk menyediakan SOP yang terbaik untuk anak-anak SK Kedok yang akan bermula sekolah pada minggu hadapan. Untuk makluman, semalam juga Sekolah Kedok telah digitalisasi semua bilik, termasuk bilik pelajaran, bilik aktiviti, bilik guru, bilik kantin dan juga dewan. Kita telah kaitasi dengan bantuan dan khidmat daripada pasukan Kuwait. Untuk makluman juga, saya berharap ibu bapa semasa menghantar anak ke sekolah, saya berharap bila ikut SOP yang telah ditetapkan. SOP itu nanti akan ditetapkan lagi dan kita sama-sama berdoa, pembukaan sekolah ini akan berjalan dengan baik, walaupun saya tahu sebagai ibu bapa kita rasa curiga, rasa takut untuk menghantar anak kita ke sekolah. Saya sebagai ibu bapa pun puas-puas juga untuk menghantar anak sekolah, tapi insyaAllah kita berdoa dan insyaAllah kita dah sediakan yang terbaik untuk anak-anak SK Kedok datang belajar. Dan kita jangan risau, segala persiapan telah kita aturkan 2 minggu sebelum sekolah dibuka. Dan kita berharap anak-anak akan dapat mengikuti PDBC secara berbuka mulai minggu hadapan dan minggu sekali dengan jayanya. Kalau ikutkan PDBC yang berlaku sebelum ini, memang kita lihat ada banyak kekurangan. Bukan semua dapat mengikutinya. Hanya sebahagian saja yang boleh. Dan kita bersyukur bila dikatakan sekolah boleh dibuka dan kita sebagai guru bersyukur kerana kita dapat bermula dengan murid-murid untuk sesi PDBC yang akan datang. Dan insyaAllah kita bersama-sama berdoa pembukaan sekolah pada 1 dan 3 nanti untuk anak-anak prasekolah tahun 1 dan tahun 2 dan juga pada 8 dan 3 untuk anak-anak tahun 3 tahun 6 akan berjalan dengan lancar. Tanpa buang masa, saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru Besar Encik Ismail bin Sabtu di atas ucapan beliau tadi. Selamat datang kepada ibu bapa yang baru saja join Google Meet kita pada hari ini. Kita baru saja selesai ucapan daripada Guru Besar dan sekarang kita akan meneruskan lagi taklimat kita pada hari ini dengan penyampaian daripada Guru Penolong Kanan Kurikulum
iaitu Puan Siti Haida binti Muhammad Izani. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Ustazah Siti Haida binti Muhammad Zani, GBK Kurikulum Sekolah Kebangsaan Duduk ya. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada semua. Okey, terutama yang untuk murid tahun 1 lah ya. Mungkin teruja sikit sebab baru nak buka sekolah kan, baru nak sekolah sepatutnya kita dah buka sekolah dari awal, tapi itulah kata kan, kita manusia kita hanya merancang tapi Allah yang menentukan ya, rancangan Allah ada yang terbaik. Okey, saya pergi untuk bahagian saya, bahagian kurikulum. Okey, ini untuk semualah ya, saya akan terangkan untuk tahap 1 dan tahap 2. Jadi saya tahu hari ini yang join kita yang tahun 1 dan tahun 2 tahun 1 dan tahun 2 kan. Okey, jadi untuk hari ini saya akan terangkan untuk sesi persekolahan kita ya. Okey. Untuk makluman puan-puan ni, terutama yang anak yang baru, anak sulung di Sekolah Kebangsaan Geduk ni ya. Okey, jadi saya alu-alukanlah kedatangan tuan-puan semua. Okey, yang dah lama, yang dah maksudnya yang dah ada anaknya di sekolah dah tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, selamat datang juga, selamat datang semula ya. Okey ya. Jadi seperti yang Bu Ustaz dah maklum tadilah ya. Jadi kita semua bersedialah. Memang kita masih lagi ragu-ragu, kita masih lagi curiga, kita masih takut kan sebab kes masih naik. Tapi itulah insyaAllah ya, berilah kepercayaan. InsyaAllah kami bahagian pentadbir sekolah, bahagian guru-guru sekolah dah sedaya upaya, dah sedia membuat persediaan untuk pembukaan sekolah sesi 2021 ini ya. Okey, baik saya terangkan teruslah ya bahagian untuk waktu persekolahan kita untuk sesi 2021 ni. Okey, untuk tahun 1, 2 dan 3 untuk tahap 1 lah ni ya, tahap 1, tahun 1, 2 dan 3 untuk hari Isnin hingga Khamis. Hari Isnin hingga Khamis, untuk Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis ya, anak-anak akan bermula persekolahannya bermula 7.40 pagi hingga 1.10 tengah hari ya. Okey, baik, memang kita akan mula sesi persekolahan kita pada 7.40 pagi ya tuan-tuan, tetapi tuan-puan hendaklah menghantar anak-anak ke sekolah seawalnya 7 pagi ya. Ya, nanti bila anak hantar awal di depan pintu pagar kat depan sana pukul 7 pagi insyaAllah ya, guru-guru yang bertugas, frontliner, guru yang bertugas dan security guard akan buka pagar lah kat depan tu bermula pukul 7 pagi ya, seawal 7 pagi. Okey, jadi kalau mungkin ada parent yang hantar awal pagi dalam pukul 6.40 ke 6.30 ke ya, minta tunggu dululah anak tu sampai buka pagar tu sebab kita risau jugalah kan, sebab insyaAllah security guard memang ada, cuma kita akan buka seawal 7 pagi ya. Okey, jadi waktu persekolahan kita memang bermula 7.40 pagi, tapi kita ada program-program dia ya. Seperti selalu kami akan buat pagi antara pukul 7 hingga pukul 7.20 pagi kita akan buat kita akan baca al-maksurat dan kita akan baca surah-surah Al-Quran dan kita akan, dan untuk bermula 7.30 hingga 7.40 kita akan buat program hilang di dalam kelas Okey, jadi tuan-puan memang digalakkan hantar anak seawal 7 pagi ya. Jangan hantar terlampau lewat ya, sebab pukul 7.30 yang paling lewat 7.40, 7.30 pagar akan ditutup ya. Okey ya, jadi saya harap fahamlah ya. Okey, jadi sesi persekolahan kita ni akan untuk PDPC. Kita bermula 7.40 pagi tu murid dah mula dah belajar. 7.40 pagi hingga pukul 1.10 untuk hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Tapi hari Jumaat, memang semua sekali lah daripada tahap 1 dan tahap 2 ya. Bermula sesi persekolahan kita 7.40 pagi hingga pukul 12.10 tengah hari.
hingga pukul 12.10. Saya harap sangatlah tuan-puan yang join program ni, yang ada bersama kita hari ni, buat catatan sikit. Dan buat catatan, nanti ingatkanlah mungkin minggu 2 mungkin masih lagi orang kata masih tak ingat apa, tapi buat catatan. Jadi tak perlulah nanti setiap hari tuan-puan akan mesej masukkan dalam grup. Hari ni ya. Hai. Ustazah Haida, mohon buka mikrofon. tak dengar tadi Ustaz. Okey, hello. Dengar tak? Okey. Baik, okey, saya ulang lagi sekali. Okey, untuk sesi persekolahan kita untuk sesi 2021 ini, okey, untuk tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3, tahun 1, 2 dan 3, kita akan bermula pukul 7.40 pagi hingga pukul 1.10 tengah hari. 7.40 pagi hingga 1.10 tengah hari. Okey, jadi saya harap tuan-puan dapat buat catatan sikit lah atau peringatan supaya apa nanti senang tuan-puan nak manage macam mana nak jemput anak pukul berapa, nak bersedia. Jadi tak perlu tuan-puan masuk dalam grup, tanya hari ni balik pukul apa cikgu, hari ni balik pukul berapa cikgu. Jadi senang tuan-puan buat catatan. Okey, jadi untuk Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis balik bermula kelas 7.40 pagi hingga 1.10 tengah hari. Okey. Dan untuk hari Jumaat pukul 7.40 pagi juga hingga 12.10 tengah hari. Okey, untuk makluman tuan-puan walaupun kelas kita bermula, PDPC kita bermula 7.40 pagi, tetapi tuan-puan digalakkan, diharapkan memang kami mengharapkan sangat dapat menghantar anak seawal 7 pagi ke sekolah. Sebab kami, di sekolah kami dah susun macam-macam program untuk anak-anak tuan-puan Okey, selalu daripada pukul 7 pagi hingga pukul 7.20 pagi anak-anak kita akan baca bersama guru, sebab di dalam kelas guru kelas dah bersedia menunggu anak-anak seawal pukul 7 pagi. Jadi kita akan baca alamat surat. Pagi-pagi itu kita akan baca alamat surat bersama anak-anak Okey. Jadi pukul 7 hingga pukul 7.20 dan pukul 7.20 hingga pukul 7.40 kita akan buat program nilam membaca program nilam lah, baca-baca buku-buku PSS yang telah diletakkan di dalam bilik belajar lah dalam kelas. Jadi sebab itulah kami menggalakkan ibu bapa supaya menghantar awal anak, sebab banyak program, bila anak datang lambat banyak program tertinggal. Okey, jadi saya mengharap sangatlah Okey, dan jangan hantar lewat. Bila lewat, pintu pagar akan ditutup lah. Dalam pukul 7.30 kita akan tutup. Tapi saya mengharapkan satu, andai ada parent yang hantar anak awal, terlampau awal, contohnya dalam pukul 6.30 pagi, sebab pintu pagar kita ada guru yang bertugas di hadapan, peranan yang bertugas di hadapan bersama security guard akan berada di hadapan seawal pukul 7 pagi. Jadi kalau ada tuan-puan yang hantar awal anak tu, minta tunggu dulu anak tuan-puan kat depan. Sebab guru yang bertugas dan security guard akan berada di situ seawal 7 pagi. Okay, saya harap tuan-tuan semua faham lah Okey, jadi sebab PDPC kita bermula terus pukul 7.40 terus bermula hingga pukul 1.2. Saya rasa untuk yang anak-anak yang dah ada di sekolah gedung, mungkin yang dah tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6 mungkin tak ada masalah, dah biasa dengan keadaan sekolah gedung kan. Tapi untuk yang baru bersekolah di sekolah SD gedung ni mungkin belum tahu lagi lah. Okey, jadi ni saya maklumkan dan saya maklumkan juga untuk tahap 2. Tahap 2 ni sebenarnya
memang tak ada dalam grup ni untuk murid tahap 2 ke, tapi mungkin mak ayah yang ada anaknya tahun 1, tahun 2, mungkin ada abang kakak dia yang tahun 4, 5 dan 6. Jadi saya maklumkan secara langsam jugalah. Ya. Okey, untuk tahun 4, 5, 6 ya, untuk hari Isnin, sebab nanti bila bermula persekolahan yang sepenuhnya pada minggu hadapan lagi sekali 8 bulan tu semua dah berada. Dan bila semua dah berada di sekolah, maka bermulalah juga aktiviti sekolah, iaitu seperti kelas agama petangnya, kurikulum sudah bermula. Jadi saya cuma maklumkan masa dia. Nanti tuan-puan akan buat catatan, akan ingatlah. Jadi senang nak susun bila nak menjemput anak, pukul berapa nak jemput anak, terutama yang bagi yang anaknya naik van ke, ataupun yang inilah yang anak nak susun atau hantar dan pulang anak-anak ya. Okey, saya maklumkan untuk tahap 2 pula. Untuk tahap 2, hari Isnin bermula 7.40 pagi hingga pukul 1.40 tengah hari. Ya, 7.40 pagi hingga 1.40 tengah hari. Hari Isnin ya, hari Isnin saja untuk 4, 5 dan 6. Tapi untuk hari Selasa dan Khamis, hari Selasa dan Khamis, okey, untuk tahun 4 dan 5, iaitu seawal 7.40 pagi hingga pukul 1.10 tengah hari. Ya, hingga pukul 1.10 tengah hari. Okey, tuan-puan jangan risaulah ya, sebab nanti bila buka sekolah nanti kita akan bekalkan jadual pada anak-anak. Jadi nanti tuan-puan jadual tu nanti ambil, simpan, tampal di rumah. Jangan bagi anak masukkan dalam beg anak, nanti tuan-puan tak tahu pukul berapa, jadi tampal di rumah. Jadi nanti boleh tengok, boleh rujuk, oh hari ni anak-anak balik pukul berapa, ya, hari ni balik pukul berapa, nak jemput pukul berapa, yang tahap 1 pukul berapa, tak ada. Jadi sebab tahap 1, tahap 2 tak sama ya, waktu dia, kecuali hari Jumaat, ya, hari Jumaat dan hari Selasa dan Khamis. Okey, untuk tahun 6, ya, hari Khamis ya berbeza sikit. Kalau tadi tahun 45, hari Khamis balik 7.40 hingga 1.10, tapi untuk tahun 6 jadualnya 7.40 pagi hingga pukul 2.10 tengah hari. Tahun 6 ya. Okey, untuk hari Rabu pula. Hari Rabu ni adalah hari co-curriculum untuk tahun 456. Jadi kelasnya bermula 7.40 pagi hingga 2.10 petang. Ya, kita kelasnya sampai pukul 2 petang dan waktu kurikulumnya bermula pukul 3 petang. Nanti akan dimaklumkan lah ya, pukul 3. Ya, jadi ada waktu untuk anak rest lah ya. Okey, untuk hari Jumaat sama macam tahap 1 tadi, iaitu pukul 7.40 pagi hingga pukul 12.10 tengah hari. Okey, jadi nanti tuan-puan bolehlah merancang perjalanan hantar dan pulang anak-anak ya, dan mungkin ada yang nak hantar bekal, semua ada boleh rancang dah ya. Nanti GPKM akan terangkan bagaimana cara untuk menghantar makanan anak-anak. Ada yang hantar di postguard ya. Nanti GPKM akan terangkanlah. Okey, saya terus pergi pada yang seterusnya, iaitu bahagian yang kedua, iaitu PBD. PBD ni ialah pentaksiran bilik darjah. Okey, mungkin anak-anak yang dah bersekolah mungkin dah tahun 2, 3, 4, 5, 6 mungkin biasa dengar perkataan ni, PBD iaitu pentaksiran bilik darjah. Apa dia PBD ni? PBD pentaksiran bilik darjah ni adalah sebenarnya PBD ni dah lama dah dilaksanakan. Dia menggantikan peperiksaan. Mungkin yang tahun 1 ni mungkin anak-anak yang tahun 1, parent yang tahun 1 ni mungkin tertanya lah tak ada peperiksaan, habis tu macam mana nak nilai anak-anak. Inilah dia PBD ni adalah akan menilai anak-anak ya, bila dari segi sebab kalau PBD ni kita penilaian dalam bilik darjah ni, bila anak berada saja dalam bilik darjah, bila PDPC berlaku saja, maka bermulalah penilaian dia. Sebab penilaian ni kalau peperiksaan, bila anak menjawab periksa je kan, baru kita nilai, belum kita tahu anak kita dapat markah berapa. Itu saja. Tetapi PBD ni yang terbaik, sebab itulah sekarang KPM memang semua kita secara beransur-ansur ya sebenarnya. Untuk sekarang ni memang penilaian kita hanya dibuat pentaksiran bilik darjah saja. Okey, cara dia macam mana? Okey, yang pertama sekali melalui pemerhatian.
pemerhatian murid. Guru, bila murid berada dalam kelas, pemerhatian guru pada murid. Kemudian penulisan. Apa yang kerja yang murid dah buat tu. Bila guru bagi kerja, okey. Kemudian lisan. Lisan tu bila guru tanya, bagi soalan, tanya, kuis ke apa, tu dah penilaian ya. Jadi tuan-puan jangan risau. Ya. Okey, jadi semua tu kita akan nilai. Sebab sekarang ni untuk kemasukan anak ke sekolah menengah, sekolah bakson penuh, kemasukan you, sebab kita PBD ni sebab dia merangkumi semua. Ya, pentaksiran kalau peperiksaan hanya IQ, tapi kalau bila PBD ni dia pentaksiran ni semua sekali melalui apa-apa. Okey, contoh kalau tak sekolah, kalau sekolah rendah ni kita ada PBD ni untuk kita punya akademik, untuk kita punya khasiah, tapi dari segi kurikulum pun ada, PAJSK pun ada, semua dah ada dah lengkap. Jadi bila anak untuk masuk ke sekolah menengah dah ada penilaian dia dah ada. Guru semua dah, sebab setiap kali PDPC berlaku, setiap orang guru dah ada penilaian dia, dah ada buku catatan dia. Okey, contohnya CA, mungkin untuk parent tahun 1 lah, mungkin kita tanya lagi kan, saya terangkan sikit je. Okey, contohnya anak kita Ahmad, contohnya hari ni, okey, dalam pembelajaran, contoh pelajaran saya lah. Okey, untuk tahun 1 hari ni mengenal huruf, mengenal huruf yang berbaris di atas contohnya. Ya, okey, bila kita tanya anak, mungkin anak yang dah dapat, dah boleh sebut, boleh baca dengan lancar. Okey, jadi maksudnya anak tu dah dapat, jadi kita akan tanda tahap dia. Tahap dia berapa? Okey, kalau dia dah boleh, dah kenal huruf, dah boleh kenal semua huruf, okey, kita dah boleh nilai dia. Okey, jadi mungkin kita akan letak tahap 3 dulu. Kemudian bila kita suruh ajar anak kawan-kawan yang lain pun dia boleh ajar, kita dah boleh letak tahap 4, dah boleh letak tahap 5. Dan bila kita suruh gantikan, okey sekarang jadi mentor, ajar kumpulan ni, dia pun boleh. Jadi anak kita tu dah melebihi tahap dia dah boleh, kita nilai dia hingga tahap 5 dan tahap 6. Tu ya, tu maksudnya yang kita BD ni. Jadi setiap orang murid anak ni semua akan dinilai. Tuan-puan jangan risaulah ya. Dan guru dah bersedia. Memang kami ni memang dah disediakan dengan tapak-tapak yang perlu dibuat untuk menilai anak-anak ni. Jadi tuan-puan jangan risau Dan PBD ni juga adalah untuk semua pelajaran, termasuk PJ. Bila anak-anak berada di padang contohnya. Bila hari ni kemahiran apa? Kemahiran lari setempat contohnya. Okey, tengok anak kita boleh buat ya. Nanti guru akan nilai ni. Kalau yang tak boleh buat, cuba lagi. Mungkin hari ni dia tak boleh buat, tapi esok, lusa mungkin dia boleh buat. Dia bukan penilaian tu hanya hari itu ya. Penilaian ni sepanjang masa. Macam tadilah saya kata, contohnya hari ni dia belum menguasai kemahiran yang hari ni cikgu ajar, tapi mungkin hari besok, mungkin hari minggu depan, bulan depan dia dah boleh. Maksudnya kita akan nilai. Kalau mungkin penilaian pertama dia baru dapat tahap 2 contohnya. Mungkin dalam minggu depan ataupun 2 minggu lagi dia dah dapat tahap 3. Maksudnya dia dah boleh. Itu maksudnya penilaian. Jadi puan-puan yang risau lah ya. Ada sebab saya tahu, sebab kadang-kadang kan kita selalu dengar dalam FB, saya selalu tengok, saya baca kan dalam komen-komen, sebab ada yang tak faham. Kenapa tak ada peperiksaan? Kenapa buat macam ni? Kenapa buat anak macam mana nak nilai anak masuk U? Dia dah nak nilai anak masuk asrama penuh. Macam mana nak nilai? Tuan-puan jangan risau. Inilah dia. Bila PBD ni, pentaksiran belajar ni, itulah dia. Sebab kita nilai budak ni ikut semua keseluruhan, bukan dari segi IQ dia saja, dari segi sebab kita nak kemenjadian murid. Kemenjadian murid tu dari segi semualah, rohaninya, sahsiahnya, semua sekali. Maksudnya dari segi disiplin dia macam mana, dari segi IQ dia macam mana, dari segi bahagian kurikulum dia, pelibatan dia di luar macam mana, itu kita nak. Jadi akan nilai semua sekali dicampurkan. Okey, barulah nanti dinilai, baru anak tu okey. Jadi cikgu akan buat penilaian. Okey, cikgu Koko buat, cikgu bahagian PJ buat, cikgu bahagian agama buat, cikgu bahagian bahasa Inggeris, itu semua akan nilai. Kemudian kumpulkan nanti penilaian ni, barulah kita akan hantar pada untuk dia kemasukan dia lah, untuk dia masuk ke pihak tinggi lagi, sekolah tertinggi lah, contoh masuk. Dia berminat untuk masuk sekolah agama, dia berminat untuk masuk MRCM, dia berminat untuk masuk sekolah mana, insyaAllah jangan risau. Semua dah ada. Yang penting anak kena hadir ke sekolah. Itu ya. Okey, jadi saya mengharap sangatlah yang saya ucapkan selamat datang ya. Pada yang tahun 1 ni yang baru lagi. Tahun 2 tu dia mungkin dia dah ada pengalaman, cuma dia mungkin dia teruja sebab dah lama tak datang sekolah. Yang tahun 1 ni, okey, saya harap datang sekolah ya, dengan penuh semangat ya. Jumpa kawan-kawan ya, ramai kawan-kawan kat sekolah tu.
InsyaAllah. Okey, sama-samalah kita doakan semoga pengurusan kita dipermudahkan ya. Okey, saya rasa itu sajalah bahagian saya, bahagian kurikulum. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan semula kepada Encik Nazrin. Terima kasih kepada Guru Penolong Kanan Kurikulum Puan Siti Haida binti Muhammad Zaini. Dan kita teruskan lagi taklimat kita pada hari ini dengan penyampaian daripada Guru Penolong Kanan HEM Puan Nurhanami binti Hamzah. Jadi persilakan. Tak dengar, tak dengar. Okay, dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Gedut, Cikgu Ismail bin Sabtu, Ustazah Siti Haida binti Muhammad Zani, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Cikgu Selvan Tiren, anak lelaki Munyandi, Guru Penolong Kanan Core Kurikulum, rakan-rakan guru serta ibu bapa bagi kelas pra tahun 1, murid pra sekolah kelas tahun 1 dan juga tahun 2. Okay, selamat datang diucapkan ke sesi taklimat pada pagi ini dan terima kasih kepada tuan-puan yang sempat hadir untuk mendengar sesi taklimat khas yang disampaikan oleh kamilah barisan pentadbir. Jadi untuk hari ini saya selaku JBK HEM Sekolah Kebangsaan Gedut ingin membentangkan sedikit SOP ataupun prosedur pengurusan sekolah norma baharu bagi tahun 2021. Seterusnya, saya tekankan dahulu peranan tuan-puan selaku ibu bapa atau penjaga Sekolah Kebangsaan Gedut untuk menghantar anak ke sekolah. Pertama sekali saya mohon kerjasama daripada tuan-puan untuk memastikan anak tuan-puan berada dalam keadaan sihat. Yang mana bila anak-anak hadir ke sekolah, pastikan anak-anak tuan-puan tidak menunjukkan gejala awal lah. Dalam arti kata tidak ada demam, batuk atau selesema ataupun sakit tekak. Jika ada simptom ini, anak tuan-puan tidak perlu hadir ke sekolah dan sila dapatkan rawatan di klinik dan jika perlu ada cuti sakit, lampirkan kepada pihak sekolah lah bila hadir nanti. Ataupun snap saja MC tu serahkan kepada guru kelas. Okay. Yang kedua, jika anak-anak tuan-puan dalam keadaan sihat, pastikan bekalkan juga pelitup separuh muka. Bukan pada murid yang, maksud saya yang sakit saja. Yang sakit ni maksudnya murid yang sistem imun dia rendah. Okay, murid yang berisiko tinggi yang mana mungkin ada penyakit-penyakit lain, lelah atau asma saja. Murid yang ada penyakit memang kita wajibkan mereka memakai pelitup separuh muka. Tapi bagi murid yang sihat ni perlu memakai untuk memastikan tiada jangkitan lah akan berlaku di sekolah. Okey, kemudian yang ketiga, mematuhi sistem pergerakan pergi dan balik. Okey, insya-Allah nanti saya akan maklumkan kepada tuan-puan bagaimana sistem pergerakan pergi dan balik murid. Sebab selepas ni kita akan tentukan waktu balik tuan-puan, waktu balik anak tuan-puan. Yang mana kita akan bagi ketetapan anak-anak tidak akan dikeluarkan dalam kawasan sekolah secara berkumpulan yang ramai. Mereka akan dikeluarkan mengikut kelompok-kelompok tertentu. Dan tuan-puan perlu meletakkan waktu, nanti kami akan bekalkan, agihkan satu form untuk tuan-puan isi waktu yang tuan-puan boleh jemput anak. Dan tuan-puan perlu akur dengan waktu tu. Seandainya ada kekangan, perlu maklum awal kepada guru kelas agar kita dapat menyusun semula pergerakan keluar murid ke sekolah, pergerakan balik murid lah.
Nanti saya akan terangkan lebih lanjutnya. Kemudian Tuan Puan juga perlu bantulah untuk sesi pembelajaran anak-anak. Sekarang ni pun kita masih lagi PDPR bagi murid tahun 3 sehinggalah tahun 6. Okay, jadi untuk anak-anak yang pra tahun 1 tahun 2 minggu depan mereka dah mula sesi sekolahan. Jadi harap Tuan Puan pun dapat membantu jugalah. Okay, untuk menampung untuk menampunglah PDPR mereka. Okay, dan mereka akan bertemu bersemuka nanti. Dan juga memberi galakan motivasi sebab anak-anak ni dah lama tak bersekolah kan. Mungkin ada yang excited, yang suka nak hadir ke sekolah. Mungkin ada yang menangis. Saya nak maklumkan kepada Tuan Puan. Jika anak Tuan Puan menangis sebelum masuk ke pagar sekolah ni, kami minta Tuan Puan bawa balik lah. Kami tak boleh nak memujuk anak Tuan Puan sebab itu prosedur dan SOP yang kami perlu akur. Tuan Puan lah bertanggungjawab untuk memujuk ke supaya anak-anak dapat hadir ke sekolah dan nanti kata memberi motivasi lah kepada anak-anak. Seterusnya, pelibatan Tuan Puan dalam meningkatkan kesedaran kefahaman mengenai penularan COVID-19. Saya mengharapkan Tuan Puan, memang saya tahu maklum Tuan Puan memang telah memberi taklimat ataupun bukan taklimat lah, memberi peringatan kesedaran kepada anak-anak tentang bahayanya COVID-19 ni. Jadi dalam memberikan kesedaran kepada anak-anak ni sentiasalah, maksudnya Tuan Puan sentiasa mengingatkan anak-anak supaya tidak ada sentuhan dengan rakan-rakan, tidak perlu berjabat tangan. Dah ada kan macam mana cara kita nak menunjukkan tanda hormat. Kemudian menasihati anak lah sentiasa menjaga kebersihan sama ada sebelum dan selepas makan. Kami di pihak sekolah akan sentiasa mengingati anak-anak lah. Tapi kami mengharapkan juga Tuan Puan untuk meneruskan juga untuk supaya anak-anak kita ni sentiasa sentiasa diingatkan. Seterusnya, Tuan Puan juga kami galakkan Tuan Puan sendiri yang menghantar anak-anak dan mengambil anak-anak. Bukan tak galak menggunakan, saya faham kekangan mungkin ada yang terpaksa menggunakan van, menggunakan bas pengangkutan awam lah. Harap Tuan Puan pantau jugalah supaya pemandu van tersebut mengikut SOP. Kita tak naklah anak tu dimasukkan seramai-ramainya dalam van. Itu Tuan Puan sendiri kena ingatkan kepada pemandu van tersebut. Kemudian Tuan Puan juga disarankan menyediakan makanan dan minuman dari rumah untuk anak. Okey, bagi mengurangkan pergerakan dan kesesakan di kantin. Tetapi andai kata Tuan Puan tidak mampu menyediakan makanan, kita memang di kantin sekolah kita sediakan, tak ada masalah. Tak ada masalah pun, boleh je. Cumanya kalau Tuan Puan ada kemampuan untuk sediakan, tak ada masalah. Cuma di sini saya tak galakkan Tuan Puan membeli makanan dari luar dan membawa masuk ke kawasan sekolah. Kerana risikonya kebarangkalian keracunan makanan boleh berlaku. Sebab bukan kita kata makanan di kantin tu makanan di kantin memang dipantau Tuan Puan, kita pantau. Okey, supaya dia mengikut spek ataupun kriteria penyediaan makanan yang telah ditetapkan oleh KKM. Tetapi kalau kita beli di luar kita tak tahu. Jadi kami mengharapkanlah Tuan Puan menempah saja makanan di kantin kalau Tuan Puan tak mampu untuk masak lah. Maksudnya tidak ada masa untuk masak, jadi memadai Tuan Puan tempah saja di kantin. Okey. Kemudian untuk makluman juga, waktu pagi kantin tidak menyediakan sarapan pagi. Maksudnya seawal pagi murid sampai tu tiada jualan makanan lah. Makanan hanya dijual pada waktu rehat sahaja. Okey, jadi saya harap Tuan Puan fahamlah. Anda kata Tuan Puan nak sediakan sarapan pagi, sarapan di rumah. Okey, seawal pagi di rumah, kemudian hadir ke sekolah macam biasa. Okay, seterusnya adalah diingatkan juga mohon ingatkan anak Tuan Puan agar tidak berkongsi makanan dan minuman dengan murid yang lain. Pesanlah. Kadang-kadang anak kita ni dia pemurah sikit, dia akan bagi makanan kat kawan-kawan dia. Untuk norma baharu ni memang tidak dibenarkan dan guru-guru memang akan sentiasa mengingat dan guru-guru akan memantau waktu rehat anak. Cuma Tuan Puan ingatkan saja dan pastikan anak-anak kita keraplah menjaga kebersihan, membasuh tangan. Selalu pesan pada anak.
setiap kali membasuh tangan, ataupun tuan-puan boleh bekalkan hand sanitizer bagi siapa yang tak ada masalah lah, tak ada masalah alahan boleh bekalkan, sebab di sekolah kita hanya menggunakan sabun. Kita menggunakan sabun. Tapi kalau tuan-puan, anak tuan-puan tak ada masalah boleh bekalkan. Digalakkan menggunakan hand sanitizer. Untuk anak tuan-puan lah, sebab kadang-kadang kan murid ni sekejap-kejap takkan nak keluar basuh tangan kan. Jadi waktu PDPC mereka, mereka boleh gunalah. Waktu sesi belajar tu kan boleh guna hand sanitizer mereka sendiri, tak perlu keluar kelas. Okay, baiklah. Bagi keselamatan warga sekolah, apa tindakan yang kami laksanakan ialah yang pertama, pemeriksaan kesihatan, di mana pihak sekolah melaksanakan saringan awal di pintu masuk, gatekeeping screening kepada semua murid, guru dan kaki tangan sekolah. Yang mana kita akan memeriksa suhu badan dan di kawasan Jipuskom, kita namakan Jipuskom ya, tempat hentian di hadapan sekolah tu. Okey, tuan-puan perlu menghantar anak di situ dan tuan-puan pun akan diperiksa suhu dulu. Sebelum anak tuan-puan masuk ke pintu utama, tuan-puan akan diambil dulu pemeriksaan suhu badan. Andai kata tuan-puan bergejala ataupun suhu badan menunjukkan 37.5, okay, bermakna anak tuan-puan tidak dapat masuk ke kawasan sekolah lah. Tak dibenarkan jugalah sebab tuan-puan dah menunjukkan gejala. Jadi dinasihatkan untuk tuan-puan bawa anak tuan-puan balik juga. Itu prosedur tuan-puan. Jadi kita terpaksa akur lah. Tetapi jika tuan-puan lepas untuk pemeriksaan suhu badan tu, kita akan baru kita akan cek untuk anak. Bila anak okey, clear, boleh masuk ke kawasan sekolah. Dan murid akan membasuh tangan di ruangan membasuh tangan disediakan juga di Jipuskom tu. Okay, saya dah maklumkan tadi, jika ada gejala kita akan mintalah murid tersebut untuk dibawa pulang. Okay, seterusnya kita juga mengambil inisiatif di mana guru bimbingan dan kaunseling akan menjalankan ujian minda sihat, di mana kita dengan faktor COVID-19 ni emosi anak-anak kita agak tidak stabil. InsyaAllah nanti guru bimbingan dan kaunseling lah akan melaksanakan ujian ni kepada anak-anak kita untuk pastikan supaya minda anak kita dalam keadaan bersedia dan sihat. Okey, seterusnya bagi tuan-puan yang ada rekod, ada rekod perjalanan daripada kawasan zon merah ataupun daripada luar negara ke, mohon maklumkan kepada pihak sekolah. Ataupun jika tuan-puan masih dalam kuarantin, memang tidak dibenarkan langsung, terutamanya untuk menghantar anak pada hari pertama sesi persekolahan. Kami tak galakkanlah supaya kita tak nak ada risiko-risiko jangkitan. Kalau boleh kita nak elakkan. Jadi mohon saya mohon jasa baik tuan-puan memberi kerjasama kepada kami. Jika tuan-puan ada dari kawasan yang berisiko tinggi, tolong maklumkan kepada pihak sekolah terlebih awal. Maklumkan awal. Seterusnya, saya maklumkan prosedur kehadiran murid. Bagaimana prosedur kehadiran murid ke sekolah? Berdasarkan gambar yang diberi. Ustaz mohon next. Prosedur kehadiran murid. Yang ini adalah cara-cara ataupun SOP yang perlu murid jalani semasa di peringkat saringan sehinggalah mereka masuk ke dalam kelas. Berdasarkan gambar ni lah, nanti kita akan bagi juga video. Murid akan berbaris masuk, guru akan memeriksa suhu badan murid, kemudian murid akan dicatatkan catatan suhu badan, murid perlu sanitize di tangan mereka, sanitize tangan mereka, kemudian menuju ke kelas. Dan untuk masuk ke kelas, guru kelas menyediakan dah dilabelkan nama mereka pada tempat duduk mereka, dan mereka tak boleh berpindah tempat duduk, hanya duduk di tempat yang ada nama mereka sahaja. Yang ini penting kita tak nak ada bertukar-tukar tempat duduk, jadi mereka perlu duduk di kerusi mereka yang ada nama sahaja. Dan murid akan bergeraklah masuk ke kelas mengikut meja atau pelan yang telah ditetapkan. Seterusnya
bagi prosedur waktu rehat. Okey, yang ini sangat penting ya tuan-puan. Okey. Untuk tempahan makanan di kantin, kita telah menyediakan aplikasi Telegram, yang mana tuan-puan boleh menempah makanan sehari sebelum dan membekalkan duit secukupnya kepada murid, yang mana murid perlu membayarnya di kantin seawal pagi lah bila mereka hadir ke sekolah. Okey, mereka perlu bayar saja makanan yang telah ditempah. Di mana nanti saya akan bagi link Telegram tersebut untuk tuan-puan buat tempahan makanan lah. Okey. Kemudian makanan akan diambil oleh murid di kantin secara bergile-gile. Okey, bagi murid yang menempah makanan di kantin saja. Bagi murid yang membawa bekal, mereka tak perlulah ke kantin, mereka hanya duduk di dalam kelas. Dan mereka akan makan di dalam kelas serta dipantau oleh guru. Okay. Kemudian bagi murid yang membawa bekas makanan, saya galakkan mereka membawa beg plastik atau beg lah untuk mengisi bekas mereka, sebab kita tak sediakan untuk basuh. Tak perlu basuh lah, maksudnya murid perlu bawa balik je lah di rumah bekas mereka tu. Okay, dan prosedur biasalah, tong sampah kita sediakan dan juga tempat membasuh tangan kita sediakan di luar kelas. Jika tuan-puan nak sediakan sudu garfu untuk anak, sangat digalakkan. Okay, seterusnya, untuk makluman juga, jika tuan-puan ada bekalkan makanan untuk tengah hari bagi kelas agama petang. Okay, sebab kita tak benarkan murid balik selepas saja sesi pagi berakhir, kelas agama petang terus bermula. Tetapi kita mulakan dengan waktu rehat, kemudian solat, barulah diikuti oleh PDP Cup. Jadi murid tidak dibenarkan balik dan tuan-puan dibenarkan untuk menghantar makanan pada waktu tengah hari dan boleh lalu di pintu belakang lah, pintu gate yang ada pos pengawal ni, daftar masuk di pos pengawal dan letak makanan di kantin. Mohon tuan-puan labelkan makanan tu, bekas makanan tu dengan nama anak dan kelas. Sebab nanti kita akan mintalah murid tu untuk pergi ke kantin mengambil makanan mereka. Seeloknya tuan-puan maklumkan awal kepada anak-anak, supaya maklumkan awal lah, maknanya tuan-puan ada menghantar bekalan makanan di kantin. Sekiranya tiada, tuan-puan boleh maklumkan kepada guru kelas agama petang. Boleh maklumkan pada guru kelas agama petang yang tuan-puan ada sediakan makanan anak-anak di kantin. Nanti guru kelas agama petang akan mengarahkan anak tuan-puan ambil makanan tersebut di kantin. Okey, dan bagi yang tak membawa bekal buat tempahan makanan di kantin macam biasalah, mereka boleh ambil sajalah makanan di kantin. Okey, seterusnya prosedur ke tandas. Untuk makluman, kita menyediakan pergerakan lah, ada prosedur dia. Okey, prosedur yang murid perlu hadir ke tandas dan murid dibekalkan tag nama tag nama mereka untuk pergi hadir ke tandas, supaya kita tak nak ramai yang pergi tandas. Jadi kita ada buat ketetapan lah. Kita akan buat ketetapan berapa orang saja yang boleh pergi tandas dalam satu ni lah, bagi murid yang mahu ke tandas lah. Bukan maksudnya kita tetapkan nama pula, contoh Ahmad pergi dulu, tak. Maksudnya ada murid yang mohon nak pergi tandas, kita akan bagilah tag tersebut. Okay, yang ini nanti akan ada dalam video yang kami akan share nanti. Okay, tuan-puan boleh tengoklah. Okay, untuk prosedur waktu pulang. Okay, yang ni yang saya nak terangkan nanti. Okay, untuk prosedur waktu pulang murid. Okay, untuk tadi JPK1 telah menerangkan waktu pulang murid, waktu bila murid pulang. Okay, untuk makluman tuan-puan, okay, untuk sesi 2021 ni, waktu sesi murid dikawal. Maksud dikawal tu ditentukan ketetapan waktu. Okay, kami akan memberi peruntukan masa 10 minit sahaja, di mana contoh tahap 1 hari tahun 1 tahun 1, 2 dan 3 akan balik pada setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 1.10 minggu hadapan sebab minggu depan kita tak mula cup lagi. Jadi pukul 1.10 hingga 1.20 kumpulan 1. Kumpulan 1 ni bermakna 20 orang murid sahaja yang akan berada di gate hadapan di G Puskom dahulu. Okey, 20 orang murid akan berada di sana.
yang mana ibu bapa mereka dah confirm akan jemput anak antara pukul 1.10 hingga 1.20 sahaja. 20 orang ni. Selebihnya akan berada menunggu di kantin dan di dewan. Mengikut penjarakan lah, kami dah letakkan kedudukan anak-anak ni di dewan dan di kantin mengikut penjarakan sosial. Jadi bila trip pertama, 10 minit yang pertama, murid kumpulan 1 telah pulang. Okay, kumpulan kedua pula pukul 1.20 hingga 1.30 pula akan pergi ke Jipuskom. Dan seterusnya lah mengikut ketetapan yang telah kita berikan waktu. Time frame-nya adalah 10 minit, 10 minit, 10 minit. Dan tuan-puan perlu isi waktu tersebut. Pukul berapa tuan-puan boleh hadir untuk jemput anak-anak. Okay, itu bagi tuan-puan yang ada anak tahap 1 dan ada juga tuan-puan yang ada anak di tahap 2. Okey, jadi saya kemungkinan tuan-puan akan menjemput sekali lah waktu dengan anak-anak tahap 2 kan. Jadi tuan-puan perlu letakkan waktu mengikut anak tahap 2 lah. Tapi kalau tuan-puan contoh nak jemput adik dulu, lepas tu balik rumah, kemudian nak datang semula sekolah nak jemput kakak, boleh, tak ada masalah. Tapi sila letakkan waktu yang telah ditetapkan. Tuan-puan kena, orang kata, macam kita buat SPBT dululah, waktu bila yang tuan-puan boleh hadir. Okey, itu ketetapan dia. Okey, sekiranya trip pertama tadi katalah tuan-puan lewat sikit, kami akan arahkan murid tersebut, anak tuan-puan ni masuk semula ke dewan. Sehinggalah tuan-puan hadir, maklumkan pada guru yang bertugas di hadapan dan kami baru akan panggil anak tuan-puan yang berada dalam dewan untuk pergi semula ke Jipuskom. Itu kaedah dia, sebab kami tak boleh sekarang ni kami tak boleh keluarkan murid secara ramai. Dia kena bergila-gila dan secara berkumpulan. Berkumpulan pun tidak boleh melebihi mengikut kapasiti kawasan ruang menunggu tu lah. Jadi harap tuan-puan dapat memberi kerjasama. Jika tuan-puan tidak dapat hadir nak jemput waktu tu seperti yang tuan-puan telah tetapkan, maklumkan awal. Maklumkan awal kepada kami yang tuan-puan tak dapat jemput anak tu pada waktu tersebut. Jadi kami akan bagi laluan kepada murid lain. Okey. Jadi waktu ni adalah fix ya. Kita akan fixkan terus sehinggalah dimaklumkan seterusnya lah. Tapi selagi tiada makluman daripada KPM dan inilah prosedur yang KPM tetapkan, harap kita sama-sama akur lah. Okey, jadi untuk prosedur pulang ni saya harap tuan-puan faham. Nanti kami akan bekalkan form lah untuk tuan-puan isi waktu yang tuan-puan boleh jemput anak-anak. Okay, dan saya mengharapkan tuan-puan dapat hadir mengikut waktu yang telah ditetapkan. Seterusnya, saya akan terangkan sedikit tentang pengurusan hak ehwal murid. Okay, bagi kehadiran murid ya. Dalam keadaan COVID-19 ni kami terpaksa akurlah ketetapan sebab sebelum ni SK Geduk pencapaian kehadiran mereka adalah 95 ke atas, 95% ke atas. Jadi untuk mengekalkan kecemerlangan, okey, saya selaku unit HEM target juga, kita tak boleh turunkan target, so kita target tahun ni kekalkan 95% kehadiran murid dan sifar ponteng. Sifar ponteng yang dimaksudkan ini adalah murid yang tidak memberi surat doktor, yang mana anak tuan-puan tidak sihat tapi tak ada surat doktor. Kita tak nak. Ataupun surat ibu bapa penjaga yang ditandatangani oleh tuan-puan. Okey, dalam tempoh masa murid itu tidak hadir lah. Okey, jika anak tuan-puan tidak hadir selama 3 hari berturut-turut tanpa sebab, okey, tuan-puan diminta hadir ke sekolah berjumpa dengan saya untuk maklumkanlah ketidakhadiran anak tuan-puan. Okey. Dan juga jika seandainya tuan-puan risau anak tuan-puan tidak hadir disebab risau dengan penularan COVID-19 dan tidak membenarkan anak tuan-puan hadir ke sekolah, sila buat surat. Dan saya nak maklumkan ya, kalau tuan-puan anak tuan-puan tidak hadir ke sekolah kerana kebimbangan tuan-puan terhadap COVID-19, anak tuan-puan akan direkodkan sebagai tidak hadir. Walaupun tuan-puan bagi surat, anak puan direkodkan sebagai tidak hadir. Jadi saya galakkan untuk anak-anak hadir dan percayalah kepada kami, guru-guru akan menjaga anak tuan-puan sebaiknya bila mereka berada di kawasan sekolah. Okey.
Kecuali bagi murid yang berisiko tinggi. Memang anak tuan-puan ni memang doktor sahkan anak tuan-puan ni tak boleh hadir ke sekolah. Kalau pergi hadir ke sekolah sangat berbahaya dan boleh merisikokan jangkitan, iaitu kita perlukan surat doktor. Tetapi kalau anak tuan-puan sihat, tak ada penyakit, tak ada penyakit lah, senang cerita, tak ada sakit, hadirlah ke sekolah untuk meneruskan pembelajaran. Jadi saya mengharap sangat kerjasama tuan-puan untuk penting sangat kehadiran anak tuan-puan ni supaya anak tuan-puan dapat mengikuti PDPC dengan lebih sempurna lah. Seterusnya saya akan maklumkan juga apa tindakan yang diambil oleh pihak sekolah mengenai kehadiran murid. Untuk makluman tuan-puan, kita akan hantar surat-surat amaran berdasarkan tempoh ketidakhadiran anak-anak. Next, Ustaz. Pandu ke belakang. Amaran yang pertama apabila anak tuan-puan tidak hadir pada hari ketiga, dalam erti kata 3 hari berturut-turut tak hadir, kita akan bagi surat amaran pertama. Kemudian ataupun pada hari ke-10 di mana hari ni ada cukup je 10 hari, dalam tempoh 10 hari anak tuan-puan tak hadir, bukan berturut-turut ya. Ni yang tidak berturut-turut dan berturut-turut, dia ada 2. Berturut-turut 3 hari tak hadir tanpa sebab, kita keluarkan surat amaran pertama, ataupun dalam tempoh 10 hari tak hadir, kita akan keluarkan surat amaran pertama. Amaran yang kedua adalah 7 hari selepas amaran pertama, yang mana anak tuan-puan tak hadir 7 hari berturut-turut, seminggu tak hadir tanpa sebab, kita akan keluarkan amaran yang kedua. Begitu juga pada murid yang tidak hadir, tidak berturut-turut, tapi selepas 10 hari yang pertama tak hadir lagi, maksudnya hari yang kedua, hari yang ke-20 lah tak hadir lagi, kita akan bagi surat amaran yang kedua. Dan amaran terakhir adalah apabila 2 minggu berturut-turut anak tuan-puan tak hadir, dan 20 hari selepas amaran kedua dikeluarkan tidak hadir, kita akan bagi amaran terakhir dan boleh dikenakan tindakan buang sekolah sekiranya anak tuan-puan tidak hadir selama 2 minggu berturut-turut ataupun 20 hari setelah amaran ketiga diberi. Jadi harap tuan-puan caknalah tentang kehadiran anak-anak ke sekolah. Seterusnya, untuk makluman tuan-puan, KPM telah mengenalkan sistem sahsiah diri murid. Untuk sistem sahsiah diri murid ni, segala amalan baik murid, segala kes-kes salah laku murid akan direkodkan di dalam sistem atas talian dan sistem ini dapat dipantau oleh KPM. Alhamdulillah tahun lepas SK Geduk tidak menunjukkan ataupun tidak ada kes berat. Kita sifar kes berat dan kita mengekalkan tahun ni kes berat. Dan tahun lepas kita ada kes sederhana lebih kurang 6%. Jadi tahun ni kita nak kurangkanlah 5%. Serta kes ringan 10%. Kes ringan ni macam saya war-warkan, murid yang tidak mengikuti PDPR langsung akan direkodkan dalam SSDM. Jadi saya harap tuan-puan caknalah bagi anak-anak yang belum lagi mengikuti PDPR, harap cubalah ikuti, tengok balik tugasan mana-mana yang guru-guru telah beri, buat, nanti hadir ke sekolah, serahkan kepada guru. Seterusnya, saya akan maklumkan maklumat tambahan kedudukan kelas bagi tahun 2021, kedudukan adalah kekal seperti tahun lepas. Bagi kelas tahun 1. Bermakna anak tuan-puan tahun 2021 sekarang adalah tahun 2. Tetapi kelas mereka kekal. Mereka duduk di kelas lama, kelas tahun lepas. Begitu juga bagi murid tahun 2 tahun lepas. Yang sekarang ni 2021 tahun 3. Mereka akan kekal duduk di kelas mereka. Kecuali bagi anak-anak tahun 1 yang baru masuk ke SK Geduk tahun ini, mereka akan duduk di kelas tahun 3. Tahun 3 murid-murid lama dia tahulah. Tapi murid-murid tahun 1 nanti esok hari Isnin nanti guru-guru akan membawa murid-murid ni ke kelas mereka. Untuk makluman tuan-puan tidak dibenarkan mengiringi anak masuk ke kawasan sekolah.
Maksudnya memadai di pintu depan saja, DG Puskom saja, tak boleh masuk ke dalam kecuali prasekolah sahaja dibenarkan. Okey, ini arahan daripada PPD ya. Jadi harap tuan-puan akulah. Prasekolah saja, tapi prasekolah di kawasan pagar, di luar pagar prasekolah saja. Kita tak benarkan sampai ke kelas. Sebab prasekolah ni dia satu bangunan khas. Dia memang satu bangunan khas, jadi dibenarkan sehingga pagar mereka sahaja. Selebih daripada kawasan tu tak boleh masuk ke kawasan kelas. Murid tahun 1 dan tahun 2 yang hadir nanti, ibu bapa perlu hantar DG Puskom saja. Tak boleh masuk ke dalam kawasan sekolah ataupun kelas. Okey, jadi kalau anak tuan-puan tak nak masuk, jadi tuan-puan kena pujuklah. Pujuk mereka, kalau mereka masih lagi tak nak juga, bawa baliklah. Itu je lah yang kami boleh maklumkan. Okey, seterusnya bagi kelas tahap 2, tahun 4, murid kekal berada di kelas tahun 4 yang mana mereka sekarang adalah tahun 5. Kelas mereka tahun lepas tahun 4 kan? Jadi tahun 4 tahun lepas, tahun 5 sekarang mereka duduklah di kelas mereka. Naik tahun belajar tapi kelas yang sama. Okey, untuk murid tahun 5, kelas tahun 5 akan digunakan oleh murid tahun 6 2021. Ini pun sama, murid tahun 5 tahun lepas lah. Mereka akan duduk di kelas mereka dan tahun 4 sahaja akan berpindah duduk di kelas tahun 6. Okey, nanti kelas ni kita labelkan, jadi tuan-puan tak perlu risau, nanti guru-guru kelas akan menunggu anak-anak tuan-puan di dalam kelas. Jadi mereka maklumlah. Nanti saya kenalkanlah guru kelas, nama-nama mereka. Okey, jadi seterusnya guru kelas bagi tahun 1 ya adalah Puan Juani binti Masuni. Guru kelas tahun 2 adalah Puan Zalilawati. Guru kelas tahun 3 adalah Cikgu Hafiz. Guru kelas tahun 4 adalah Cikgu Nurul Syazwani. Guru kelas bagi tahun 5 adalah Cikgu Muhammad Ikhwan dan guru kelas bagi tahun 6 adalah Cikgu Asma Liana. Jadi harap tuan-puan kenallah guru-guru ni. Kecuali murid tahun 1 lah. Cikgu Juani ada ke? Cikgu Juani ada tak? Oh tak ada ya? Kalau Cikgu Juani ada tadi boleh saya nak minta tunjukkan muka. Okey, jadi itu sahaja penerangan yang saya nak maklumkan kepada tuan-puan tentang SOP yang ditetapkan oleh KPM dan juga sedikit taklimat khas untuk HEM. Jadi saya serahkan kepada juruacara untuk seterusnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Guru Penolong Kanan HEM Puan Nurhanali binti Hamzah di atas penerangan SOP pembukaan sekolah yang terkini. Jadi kita akan teruskan pula dengan taklimat pengoperasian prasekolah. Okey, taklimat ni khas untuk murid-murid ibu bapa prasekolah. Jadi tuan-tuan boleh rujuk slide yang saya bekalkan. Cikgu Intan sekejap ya. Okey. Sebelum Cikgu Intan mulakan, untuk makluman tuan-puan, sesi soal jawab kita akan buat selepas sesi taklimat pra berakhir. Okay. Terima kasih. Okey, Cikgu Intan. Boleh mula bentang? Okey, saya ni slide tak keluar Ustaz sekejap lambat kot.
Saya dah pin kan? Okey, baik. Untuk taklimat pembukaan prasekolah. Okey, teruskan Ustaz. Okey, untuk taklimat pembukaan. Okey. Seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan tahu, prasekolah akan mula dibuka pada 1 hari bulan dan sekolah telah pun menyusun kelas pada penjarakan fizikal 1 meter bergantung dengan kapasiti kelas. Dan untuk maklumat semua, prasekolah yang terpilih hanya mempunyai 22 orang murid. Jadi kita masih mempunyai 3 kekosongan. Sekiranya ada sesiapa yang berminat boleh terus berhubung dengan pihak sekolah ya. Seterusnya, okey, kita akan menuju terus kepada pelajaran. Okey, ini adalah waktu persekolahan bagi prasekolah. Okey, ibu bapa digalakkan hantar, saya nasihatkan paling lewat pun sehingga 7.30 sebab waktu sarapan antara 7.30 sehingga pukul 8 pagi. Okey, pada waktu ini murid akan mengambil sarapan dululah. Jadi sekiranya lewat daripada waktu ini, anak tuan-tuan dan puan-puan dah terlepas waktu sarapan lah. Okey, garis. Okey, kemudian kelas akan dibuka awal 7 pagi. Okey, next. Seterusnya adalah okey, ini adalah garis panduan yang telah ditetapkan oleh KPM dan saya telah terangkan kepada ibu bapa dalam grup WhatsApp sebelum ini dan saya pasti ibu bapa telah pun bersedia. Okey, seterusnya ini adalah pakaian seragam untuk murid perempuan yang bertudung. Okey, dan seterusnya pula adalah pakaian untuk murid perempuan yang tidak bertudung. Okey, pakaian murid lelaki atau perempuan perlu ta'in ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya. Okey, lencana
saya akan bekalkan pada hari pertama sekolah mengikut tumpahan tuan-tuan dan puan-puan. Tanda nama juga saya akan telah mula membuat tumpahan, so dia ambil masa sikit lah untuk menerima. Jadi untuk besok saya akan serahkan lencana dan tag tanda nama untuk tag tanda nama sementara murid-murid. Jadi besok bermula hari Isnin, anak tuan-tuan akan membawa tag tanda nama tu pakai pergi dan balik. So dia tak tinggal dalam kelas sehingga dapat tanda nama yang sebenar. Okey. Kiranya lewat atau cepat saya akan maklumkan lah. Okay, next start. Okey, untuk yang ini, saya mendapat maklumat yang terkini, murid-murid tidak boleh membawa beg ke sekolah. Okey, peralatan buku-buku kita akan gunakan di kelas, ditinggalkan di kelas. Okey, murid hanya perlu membawa sepasang baju basahan. Okey, baju basahan ni sekiranya murid baju dia basah, kotor ataupun dia terlepas kat kelas kan. Okey, ibu bapa bungkuskan baju tu dalam plastik elok-elok, kemudian labelkan nama. So kita akan kutip pada minggu pertama lah. Okay, slipper ni kegunaan dia kalau dulu kita guna untuk mengurus gigi tapi sekarang tak boleh. Kita akan gunakan untuk masuk ke tandas. Okay, setiap murid wajib bawa sepasang, labelkan nama anak-anak tersebut. Kemudian slipper ni juga akan ditinggalkan di dalam kelas. Okay, gambar pasport 2 keping ni tuan-tuan boleh mula bawa pada minggu hadapan lah. Dan satu lagi saya lupa maklumkan, file yang saya berikan seawal PBTR bermula. Okay, file tu kena bawa termasuk dengan lembaran kerja sepanjang PBTR yang mana tuan-tuan dan puan-puan perlu hantar, boleh bawa pada minggu hadapan. Okay, seterusnya. Okey. Murid-murid digalakkan membawa air masak. Okey, botol air untuk anak-anak ni murid memang akan sentiasa minum dalam kelas. Ada masa, lagi pula musim panas ni memang murid akan kerap minum air. Okey, jadi ibu bapa jika anak tu memang selalu bawa minum air dalam keadaan yang banyak, tak perlu bawa botol besar-besar pun, bawa botol yang sederhana. Okey, jika air tu habis sebelum tamat waktu persekolahan, kita akan bawa murid tu untuk refill lah. Kita ada refill kat dapur. Tapi memang digalakkan tuan-tuan bawa air kosong. Jangan bawa air Milo atau air manis lah. Okey, waktu balik persekolahan pula adalah pada pukul 12.30 hari. Okey, ibu bapa dinasihatkan untuk tidak ambil lewat anak-anak. Contoh kalau tuan-tuan anak prasekolah habis pukul 12 nak ambil sekali dengan abang tahun 1, saya tak galakkan sebab selepas pukul 12 kadang-kadang saya perlu ada kerja yang di luar kelas prasekolah. Okey, untuk makluman semua, PTM saya juga tak lama lagi nak bersalin. So jika tak dapat penggantian awal, memang susah lah, tak ada siapa nak tolong tengok anak-anak tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau boleh minta tuan-tuan patuhi waktu untuk hadir dan ambil anak dari kelas prasekolah. Terusnya. Okey, sekiranya tuan-tuan bertukar nombor telefon ataupun bertukar alamat, tuan-tuan kena terus maklumkan kepada saya. Okey, ini melibatkan soal keselamatan lah. Okey, yang ini pula ibu bapa perlu menulis nama pada setiap peralatan anak-anak prasekolah. Okey, minggu pertama ni macam saya dah pesan pada taklimat yang sebelum ni, kasut sekolah stokin antara selalu yang tertukar. Okey, jadi saya minta ibu bapa labelkan stokin dan kasut anak tuan-tuan dan perempuan dan pesan kat mana tuan tulis nama, macam mana tanda barang dia supaya mereka prihatin dan mengurangkan risiko tertukar. Okey. Kemudian anak-anak yang memakai aksesori dah boleh mula buka lah pada minggu ni.
Okey, pastikan untuk ke minggu hadapan ni rambut dah kemas, kuku dah pendek. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah norma baru di kelas sekolah. Okey, ini peranan saya dan PPM. Okey, gatekeeping akan dijalankan bersama-sama seperti mana murid di aras perdana. Okey, murid akan di-scan, basuh tangan semua di gate luar. Kemudian untuk waktu PDP dalam kelas, kita memang akan kerap mencuci tangan sebelum dan selepas PDP. Okey, dalam kelas, murid memang tak boleh berkongsi peralatan lah. Pensel dia, pemadam dia. Dan murid juga akan makan di meja masing-masing. Kita tak ada lagi makan berkumpul macam sebelum ni. Okey, let's start. Okey, yang seterusnya Ustaz. Okey, untuk ibu bapa dan penjaga, tuan-tuan perlu pastikan anak berada dalam keadaan sihat sebelum hadir ke sekolah. Okey, yang ini sangat penting. Jika tak hadir, jika waktu screening gate dekat depan tu dah tak sihat, tuan-tuan perlu bawa balik anak ke rumah lah. Okey, kemudian sentiasa menasihatkan anak-anak untuk menjaga kebersihan diri dan menjaga dirilah. Okay, daripada sekarang ni dah boleh nasihatkan lah. Okay, minggu depan sekolah, okay, jangan pegang-pegang kawan, jangan sentuh kawan. Okay, di kelas pun kita akan selalu ingatkan tentang prosedur ni. Kemudian macam saya cakap tadi, menghantar dan mengambil anak mengikut waktu yang ditentukan. Okay, untuk waktu masuk ke sekolah, ibu bapa dan murid perlu memakai penutup paruh muka sepanjang masuk ke kelas ataupun waktu persekolahan. Okey, seperti mana penerangan guru penerangan HEM tadi, ibu bapa hanya dibenarkan menjemput dan mengambil anak sehingga pagar prasekolah sahaja. Okay, lepas tu tuan-tuan perlu terus balik lah. Okey. Okey, seperti mana yang saya pesan awal tadi, murid tidak boleh membawa beg sekolah kecuali 3 perkara yang saya ingatkan tadi, iaitu pakaian basahan, selipar, gambar pasport dan juga fail yang saya bekalkan. Kemudian sekiranya anak tuan-tuan dan puan-puan tak boleh makan makanan kat sekolah, macam dia ada kes tertentu yang dia tak boleh makan macam allergic ke apa, yang tu tuan-tuan kena maklumkan kepada saya dan tuan-tuan kata anak saya kena makan makanan yang saya masak ni juga. Okay, yang tu tuan-tuan kena maklumkan kepada saya. Sebab untuk murid-murid kelas sekolah, memang dia perlu bersarapan dan makan dalam kelas sebab mereka tak boleh beli makanan di kantin. Okey, seterusnya. Okey, tempoh pengoperasian prasekolah adalah mengikut TSPK yang ditetapkan oleh KPM lah. Okey, untuk makluman semua, pihak sekolah telah membuat kesiapsiagaan dalam menguruskan keselamatan murid-murid di sekolah. Jadi, terima kasih kepada tuan-tuan yang akan menghantar anak pada minggu hadapan dan percaya kepada kami untuk menguruskan pembelajaran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan secara bersemuka di dalam kelas. Sekiranya ibu bapa tidak boleh menghantar anak-anak ke sekolah, sama ada sakit, demam, tidak sihat, tuan-tuan perlu memberi maklumat kepada saya dan menyediakan surat bagi mengesahkan ketidakhadiran anak tuan-tuan dan puan-puan ke sekolah. Okey, seterusnya. Okey, waktu tiba dan pulang. Okey, yang ini guru frontliner yang akan cek di barisan di gate hadapan. Kemudian, okey, ni untuk minggu pertama ni biasa terjadilah. Okey, murid yang baru pertama kali ke prasekolah, dia memang ada masalah lagi untuk handle emosi. Okay, sekiranya anak tuan-tuan meronta-ronta, tak nak masuk kat kelas, nak mak juga masuk, tuan-tuan boleh ambil masa untuk kejut dulu. Okay, sekiranya emosi dia belum stabil, saya minta maaf. Untuk tahun ni guru dan PPM tak boleh nak peluk, pujuk-pujuk. Okay. So memang kena tuan-tuan kena bersedialah untuk bawa pulang balik ke rumah. Okay, sekiranya tuan-tuan bekerja, tuan-tuan kena ada plan B lah kalau anak tuan-tuan dan puan-puan
tak bersedia lagi untuk ke sekolah pada hari pertama tu, tuan-tuan kena ada plan B untuk pulang, kalau anak tu pulang kat rumah nak letak kat mana. Okey. Untuk aktiviti dalam kelas, so dia orang akan basuh tangan semula sebelum sarapan. Apa-apa aktiviti pun yang melibatkan sentuhan alatan, dia akan membasuh tangan. Okey, untuk pengetahuan semua, murid-murid akan duduk di meja masing-masing daripada pagi, makannya, sarapannya, makan rehatnya, semua dekat situ. Okey. Waktu pulang, guru akan memberikan pesanan dan bahan tugasan. Okey, kalau ada tugasan saya akan berikan dalam fail hijau tu sebab murid dah tak boleh bawa beg kan. So saya akan beri dalam fail hijau atau fail apa yang tuan-tuan dapat tu. Okey, fail tu akan digunakan di dalam kelas lah. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, ini adalah makluman macam mana perjalanan aktiviti prasekolah di dalam kelas. So, kita akan mula dengan perbualan awal. Kita akan bersembang dulu, menceritakan tentang topik pada hari ini. Tapi semuanya berada dalam kawasan meja dan kursi murid masing-masing. Okey, waktu rehat, murid akan beratur dalam keadaan penjarakan sosial, murid akan basuh tangan, ambil makanan, semua dalam keadaan penjarakan sosial dan mereka akan duduk dan makan semula di tempat masing-masing. Okey. Cawan, pinggan mangkuk semua kita dah labelkan atas nama anak perempuan dan perempuan. So kita tak campur lah. Okey. Seterusnya. Okey, aktiviti dalam kelas, kita tak ada permainan luar. Maksudnya main kat playground ataupun kat padang buat masa ni masih lagi tidak dibenarkan. Jadi murid memang akan duduk dalam kelas lah. Okey. Okey, yang F ni lawatan sambil belajar. Okey, dan saya nak tambah satu lagi, dulu kita ada panggil guru gambar untuk buat penggambaran kelas tahunan dalam prasekolah. Tapi buat masa ni orang luar tidak digunakan masa, so kita tak buat lah penggambaran kelas seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, seterusnya Ustaz. Okey, murid akan tinggal dalam kelas sampai ibu bapa jemput di pagar sekolah. So kita tak lepaskan murid untuk tunggu di luar demi menjaga penjarakan sosial. Kalau dulu kita beratur kat luar kan, kita tengok okey ayah Nur dah sampai, okey Nur pun terus pergi. So bila sekarang ni kita akan pantau dari kelas, dah nampak ayah satu atau ibu satu yang dah jalan daripada pagar depan tu, baru kita bersedia dari kelas kita panggil untuk murid pakai kasut lah dan ambil peralatan. Seterusnya. Okey, untuk perkara lain ni, okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat bayaran sumbangan ataupun untuk menghantar apa-apa sahaja peralatan, boleh berjumpa selepas waktu kelas. So untuk minggu pertama ni, saya memang kalau boleh tak galakkan ibu bapa datang. Memang tak boleh pun lah. Tak boleh berada tak boleh berada di dalam kawasan sekolah waktu pembelajaran. Okey, kalau nak jumpa saya ke apa, selepas waktu kelas. Okey, tuan-tuan yang ingin masuk ke kelas, sekiranya dalam waktu pelajaran, sekiranya ada kecemasan, tuan-tuan perlu lapor diri di guard kawasan, di guard sekolah untuk memohon kebenaran sebelum masuk ke dalam prasekolah. Okey, terusnya Ustaz. Okey, ini adalah maklumat terkini. Bermula 1 Mac 2021, permohonan kemasukan prasekolah telah dibuka. Jadi ini makluman awal untuk ibu bapa. Sekiranya tuan-tuan ingin memohon, tuan-tuan perlu perhatikan tarikh yang tertera daripada paparan ni. Okey. Jadi sekiranya tuan-tuan berminat untuk memohon, tuan-tuan boleh memohon secara dua cara, sama ada atas talian ataupun melalui permohonan manual iaitu borang, dan boleh dapatkan borang di pejabat sekolah. Okey, itu saja taklimat berkaitan tentang prasekolah. Sekiranya tuan-tuan ada pertanyaan, tuan-tuan boleh tanya selepas inilah. Okey, itu saja. Terima kasih.
Okay, sekarang ni kita buka soalan. Sekiranya ibu bapa ada soalan boleh type di ruangan chat atau tuan-tuan boleh tanya. Terus admin sekolah akan ataupun para pentadbir sekolah akan responlah kepada soalan tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada makluman sikit. Saya ada kecil sikit makluman ni. Untuk makluman tuan-puan, anak tuan-puan perlu masuk atau keluar di pintu utama Jipuskom saja. Okey, anak tuan-puan tak boleh laluan masuk mereka di Jipuskom sahaja. Masuk dan keluar, tidak di pos pengawal. Tidak dibenarkan masuk di pos pengawal kerana anak tuan-puan perlu membuat saringan suhu badan. Jadi kita perlukan kerjasama tuan-puan lah untuk hantar anak di pintu utama sahaja. Okey, itu sajalah untuk makluman saya. Okay, soalan daripada Encik Yusuf bin Abdullah. Nanti guru tahun 1 tunggu murid tahun 1 di postpone ke? Maksud tuan ini untuk waktu balik ke tuan? Saya respon ya. Okey, untuk makluman tuan-puan, ada guru yang akan bertugas menunggu anak di Jipuskom, di Dewan dan di kantin pada waktu balik anak tuan-puan. Jadi tuan-puan tak perlu risaulah. Tapi untuk makluman tuan-puan ya, kami akan tunggu ikut waktu yang diberi sahaja. Seandainya tuan-puan lewat, kami akan arahkan anak tuan-puan berada di Dewan. Jadi kami mengharapkan kerjasama tuan-puan, sila pastikan tuan-puan ikut waktu yang telah ditetapkan. Okey, saya akan bacakan soalan daripada Encik Muhammad Al-Fatih. Pertama, bagi anak-anak tahun 1, perlu bawa buku apa cikgu atau mengikut jadual PDPR? Kantin terima tak tumpahan waktu rehat untuk kelas kafar dan adakah kelas kafar juga bermula minggu hadapan untuk saya bekalkan baju kelas petang? Okey, saya respon ya. Untuk jadual waktu saya terus respon. Ke Ustazah Haida nak respon ke? Ustazah Haida ada tak? Okey, tak apalah Ustazah Nani respon sekali lah sebab sekali dengan tanya pasal bekal tadi kan, makanan tadi. Saya respon ya. Okey, untuk jadual waktu bagi murid tahun 1 dan 2 akan dibekalkan jadual PDP tak ada lagi PDPR dah. Okey, mereka akan mengikuti kelas jadual bersemuka. Jadi guru kelas akan share lah sebelum sesi PDP bermula hari Isnin ni, tuan-puan akan dibekalkan jadual dalam grup kelas nanti. Dan bagi murid tahun 3 hingga 6 saja mereka akan terlibat dengan jadual PDPR. Okey, untuk tempahan makanan, okey, untuk di kantin waktu kafar, okey, sebab kita akan ada taklimat khas kafar minggu hadapan, tapi saya maklumkanlah dulu. Memang kita akan terima tempahan makanan di kantin lah. Okey, tuan-puan boleh buat tempahan makanan untuk makanan tengah hari, tetapi untuk minggu depan 1 Mac sehinggalah 5 Mac kita tak ada lagi waktu kafar, jadi tak perlu buat tempahan makanan tengah hari, hanya buat tempahan makanan waktu rehat sahaja, waktu rehat pagi. Okay, untuk tukar baju okay, untuk makluman tuan-puan, okay, setakat ni kita tidak dapat lagi arahan bermulanya PDP waktu PJ lah, senang cerita waktu PJ, jadi murid perlu memakai uniform sekolah lengkap. Okay, cuma saya nak maklumkan je, memang KPM ada war-warkan baru ni, murid boleh pakai pakaian biasa, tetapi bagi mereka yang tidak ada baju sekolah lelaki, tidak ada baju sekolah tapi bagi yang dah ada baju sekolah tu, memang kami galakkan memakai baju sekolah. Okay, itu sajalah responnya. Ini adalah daripada Puan Afifah. Okey, dia cuma nak maklumkan berkaitan sistem makanan. Kalau lepas masih cari Puan Afifah maklumkan dalam meja
penuh bekas polisi dalam bekas polisi yang tidak dibuang. Okey. Semoga tahun 2021 ini kita dapat ingatkan anak-anak semua. Okey, ini adalah nasihat atau cadangan Puan Afifah untuk kita menasihati anak-anak untuk menjaga kebersihan, dan guru pun akan sentiasa memantau lah perkara ni. Terima kasih Puan Afifah. Okay, saya nak respon sikit lah daripada Puan Afifah. Untuk makluman Puan ya, untuk makluman Puan, kami telah menambah baiklah untuk tahun sesi 2021. Selepas saja sesi PDP berakhir, iaitu sampai sehinggalah kelas agama petang ya, kami akan memantau lah dan juga pembersih kawasan akan memantau supaya anak-anak ni tidak meninggal bekal makanan mereka ataupun polistrin. Okey, saya tak menggalakkan anak-anak membawa bekal menggunakan polistrin. Saya rasa tuan-puan pun maklum tentang risikonya, bahayanya. Kalau boleh bawalah bekas bukan polistrin lah. Elakkanlah menggunakan polistrin, sebab di kantin pun saya memang pesan untuk tidak menggunakan polistrin. Okey. Jadi saya mengharapkan tuan-puan dapat bekerjasama juga agar menggunakan bekas makanan. Bukannya polistrin lagi untuk dibekalkan kepada anak. Dan sebab saya tak galakkan untuk tuan-puan membeli makanan di luar. Saya ulang, tidak dibenarkan membeli makanan di luar. Hanya buat tempahan di kantin atau tuan-puan masak dan anak-anak bawa bekal. Itu sahaja. Okey, seterusnya Puan Nur Safina nak confirmkan tahun 1 ibu bapa akan hantar anak di Puskom sahaja, tak boleh masuk ke kawasan sekolah, betul? Okey, saya respon. Ya, betul Puan. Ini adalah arahan PPD. Jadi kami tidak membenarkanlah tuan-puan untuk masuk ke dalam premis sekolah. Memang untuk sesi pertama, hari pertama ni, tuan-puan pun perlu akur dalam norma baharu. Kita nak mengurangkan penularan COVID-19 ni. Jadi arahan hanya di pintu hadapan sahaja. Jadi harap tuan-puan dapat bekerjasama lah. Itu sahaja. Soalan seterusnya daripada Muhammad Isnasrullah. Untuk murid-murid RMT bermula bila? Dan yang soalan kedua, macam mana nak bawa balik murid untuk sesi petang kerana sekolah kafar di sekolah lain? Perlu ada kebenaran ke? RMT akan bermula pada hari Isnin ini kepada murid yang layak lah. Bagi murid tahun 1 dan tahun 2 akan mula RMT hari Isnin ini. Untuk murid kelas kafar yang terlibat pergi ke sekolah lain, ia perlu ada surat kebenaran untuk maklumkan kepada kami. Mungkin Ustazah Hanani boleh ulang semula untuk yang tahun 1 tadi. Okey. Saya ulang ya, untuk makluman tuan-puan. Okey, tuan-puan tidak dibenarkan untuk menghantar anak ke dalam kawasan sekolah. Okey, hanya di Puskom sahaja, di pintu hadapan sekolah saja, tidak dibenarkan sama sekali untuk masuk ke kawasan sekolah, kecuali bagi kes-kes kecemasan. Contoh, anak tuan-puan dah masuk dalam kawasan sekolah demam. Tuan-puan bolehlah masuk untuk jemput anak, tapi kalau untuk menghantar anak pada hari pertama, tidak dibenarkan. Itu adalah arahan daripada PPD. Harap penjaga kepada Nur Safrina Bainana jelas ya? Mohon respon, saya takut tak dengar ke? Okay, jika tiada soalan, kita boleh tutuplah sesi taklimat kita.
Ataupun tuan-puan boleh berhubung dengan saya jika ada apa-apa masalah yang berkaitan dengan hal ehwal murid dan berkaitan dengan PDP atau jadual, boleh bertanya kepada Ustazah Haidah. Cikgu Intan, kita boleh tutup. Okey. Baiklah, terima kasih kepada semua pentadbir di atas penerangan tentang taklimat pengoperasian sekolah 2021. Okay, terima kasih juga kepada semua ibu bapa yang sudi melapangkan masa untuk taklimat pada hari ini. Saya mewakili pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seperti mana pesanan terakhir guru penolong kanan HEM tadi, jika tuan-tuan ada masalah atau sebarang pertanyaan, tuan-tuan boleh berhubung terus dengan guru kelas ataupun pentadbir sekolah. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.